Pada umumnya hadis yang berkaitan dengan siwak ataupun memboros gigi menunjukkan siwak ini hukumnya mustahab ataupun sunat secara mutlak. Okay? Tidak terkait dengan keadaan-keadaan tertentu. Artinya merangkumi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Tidak ada dalil yang mengkhususkan perkara itu untuk orang yang tidak berpuasa. Okey. Kemudian beliau mendatangkan satu hadis, ya, la khalufu famis shaimi 'inda Allah atyabu min rihil misk. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya bau mulut, bau busuk mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau ataupun aroma kasturi. Okay. Dan beliau mengatakan di sini, hadis ini tidak menunjukkan secara langsung bahawa kita ataupun orang yang berpuasa tak boleh bersunyi. Hadis ini hanya menunjukkan bau mulut yang bertukar disebabkan berpuasa, okay, lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi hadis ini tidak menunjukkan tak boleh bersunyi. Dan hadis yang kita senang baca, hadis yang bersunyi ini tetap menunjukkan mustahabnya ataupun sunatnya bersunyi. Okay. Dan dia pun ada mengatakan di sini bahawa bau mulut ni dia datang daripada perut yang kosong. Dia bukannya daripada mulut yang kosong. Tapi itu sebenarnya tak ada masalah kan, sama ada datang dari mulut ataupun daripada mulut. Okay. Kemudian beliau ada menyatakan satu hadis lain, idza sumtum fastaku fil ghadati wa la tastaku bil ashi. Sekiranya kamu berpuasa, maka bersiwaklah pada waktu ghadah, iaitu pada waktu pagi, wa la tastaku bil ashi, dan jangan bersiwak pada waktu petang. Okay. Dan beliau mengatakan hadis ini hukumnya adalah dhaif dan bercanggahan dengan satu hadis lain yang sahih dinyatakan oleh Ahmad, Tirmizi dan dihukum hasan oleh At-Tirmizi, dan dinyatakan juga oleh Al-Bukhari secara muallaq daripada hadis Ka'ab bin Malik. Katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaqu wa huwa sha'im. Ka'ab bin Malik mengatakan, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali ataupun banyak kali malauksi, dan maknanya saya tak boleh bilang berapa banyak dia buat benda itu. Apa dia? Yatasawwaqu wa huwa sha'im. Beliau ataupun baginda bersiwak dalam keadaan baginda sha'im, berpuasa. Okey. Dan dari sudut mazhabnya, ulama yang membenarkan siwak secara mutlak ataupun tidak terhad adalah Abu Hanifah dan juga Malik dan lain-lain. Manakala daripada empat mazhab tu yang memakruhkan siwak untuk orang yang berpuasa selepas tergelincir matahari, iaitu selepas waktu ataupun sejurus masuknya waktu zuhur, ialah Al-Imam Al-Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Dia berdasarkan hadis tadi, dan hadis itu disebabkan dhaif, tidak diterima dalam perbincangan di sini. Ini pun satu dalil menunjukkan bagaimana Syekh Abdullah Al-Bassam tidak taksub kepada mazhab Hanbaliyah, okay, yang merupakan mazhab kerajaan Arab Saudi. Okay. Kemudian kita pergi pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-30 berkenaan dengan wudu. Wa an Humran anna Uthman da'a bi wudu'in faghasala kaffayhi 3 marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Daripada Humran, katanya Uthman telah meminta air
wudu. Dan Uthman telah membasuh dua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman telah berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidungnya, kemudian menghembuskannya semula. Kemudian Uthman telah membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lepas itu membasuh tangan kanannya sampai ke siku sebanyak 3 kali juga. Kemudian tangan kirinya seperti itu, maknanya sampai ke siku dan 3 kali. Okey. Kemudian masaha bi ra'sihi, beliau telah menyapu, sapu air, disapukan kepalanya. Kemudian beliau telah membasuh kaki kanan hingga Ka'bah, iaitu lali yang itu. Ni lali ni. Ni apa? Tumit. Bukan ni, saya fokus tumit dengan lali. Tak apalah. Ke apa dia? Dibasuhkan kaki kanan sehingga Al-Ka'bain, buku lali, dia 3 kali. Kemudian dibasuhkan kaki kiri seperti itu juga, iaitu 3 kali. Summa qala, kemudian Uthman telah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, berwuduk seperti wudukku ini. Okey. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Okey. Terus kita kepada apa yang boleh diambil daripada hadis. Pertama ialah hadis ini dijadikan oleh Imam Ibn Hajar sebagai asal. Okey, sebagai hadis yang utama membincangkan tentang cara ataupun tata cara susunan mengambil air sembahyang ataupun mengambil wudu. Okey, dan hadis-hadis yang selepas ini adalah merupakan tambahan. Okey, tambahan dan penyempurnaan terhadap hadis yang baru sahaja kita bacakan tadi. Okey. Yang kedua, ialah orang yang ingin melakukan sesuatu ibadat seperti wudu dan juga taharah, iaitu menyucikan dirinya, hendaklah menyediakan alat-alat kepada wudu dan taharah tersebut ataupun ibadat tersebut. Okay. Supaya apabila dia dah mula buat, dia tak perlu lagi nak kelang kabut lah, baru nak mencari kan. Okay. So sediakan awal-awal. Okay. Air wuduk yang diminta oleh Uthman cukup untuk keseluruhannya. So jangan kita ambil air wuduk yang cukup untuk muka, lepas tu pergi cari kan, dapat basuh tangan tak, tu cari lagi kan. Okay. So sediakan awal-awal, okay, barulah kita mulakan. Yang ketiga, disunatkan ataupun mustahab hukumnya membasuh 2 tangan 3 kali, okay, sebelum digunakan tangan itu untuk mengambil air untuk wudu, celup. Sebelum celup, basuh 2 tangan 3 kali, barulah dicelupkan. Okay, dan hukumnya adalah sunat saja ataupun mustahab. Kenapa mustahab? Bukankah perbuatan Nabi SAW wajib diikuti? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ataupun wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kepada kamu oleh Rasulullah SAW, hendaklah kamu ambil. Wajiblah kan? Hendaklah kamu ambil. Wajib kan? Dan apa yang dilarang, maka hendaklah kamu tinggalkan. Haram. Kalau Nabi larang, artinya haram. Nabi suruh, artinya wajib. Okay, so macam mana? Kenapa para ulama mengatakan hukumnya hanyalah sunat sahaja? Kerana melihat kepada perbuatan, membezakan di antara perbuatan dan percakapan Rasulullah. Okay? Perbuatan Nabi menunjukkan perbuatan Nabi, okay, tidak menunjukkan wajib. Okay? Kalau Nabi buat,
atas ekor boleh, ya. Kalau Nabi SAW buat, perbuatannya hanya menunjukkan sunat sahaja, tidak menunjukkan wajib. Sebagaimana tidak ada kata-kata yang mewajibkan perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam ayat wudu. Ayat mana yang wudu? Dalam ayat apa tu salah ayat surah mana? Ayat ingat? 5. Ayat kelima, betul? 5 daripada 5. 5 daripada 5 tu nak tahu ayat kahwin kan? Tu bukanlah. Cuba tengok sini. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Okey? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal ilal marafiq. Betul kan? Okay, jadi di situ dinyatakan basuh muka, tapi tak diarahkan untuk basuh tangan 3 kali sebelum itu. Okay. Jadi hukumnya adalah sunat, okay, dan bukannya wajib. Ayat apa? 6. Yang kenal. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Okay, jadi yang Nabi buat tadi basuh tangan dulu 3 kali. Kemudian dia berkumur-kumur dan istinsyaq dan istinfaq, hisap air ke dalam hidung, kemudian hembuskan semula. Okay, yang itu tak ada dalam ayat ini. Jadi para ulama kita mengatakan disebabkan tak ada, maka hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Okay. Yang keempat, disunatkan juga mendahulukan bahagian yang kanan dalam mengambil air sembahyang dan dalam membasuh anggota air sembahyang, anggota wudu. Okay, jadi kalau kita basuh yang tangan, basuh yang kanan. Bukan dia mulakan dengan kiri, dia mulakan dengan yang kanan, barulah yang kiri. Okay. Pepatah Melayu kata apa, langkah kaki kiri. Pepatah ke apa tu? Langkah kanan. Langkah kanan kan kaki kiri. Kalau orang tu datang, kita tengah makan, kita datang. Kita kata kanan ke kiri? Langkah kanan dia? Kanan ke kiri? Kanan. Kalau kiri yang makan. Okey, tak apa lah. Arab dia tak kata itu. Arab kalau kita tengah makan ke apa semua, kita tengah buat benda yang baik kan, makan dengan minum, dia datang. Okay. Orang Arab yang kalau dia tengah makan, kita dah tahu orang Arab akan kata hamatak tuhibbu. Hamatak hamatuk kan, hamatuka mak mertua engkau, tuhibbuka cinta pada engkau ataupun suka pada engkau, sayang engkau. Okay. Kalau kita kata langkah kaki kanan kan, itu pepatah dia lah, berbeza sikit. Tapi itu selingan saja kan. Apa yang sebut ni? Maksud dia kata untung lah, maksudnya untung. Hilang. Okey, yang keempat, istihbab kita disunatkan untuk at-tayammun, iaitu mendahulukan bahagian yang kanan semasa mengambil wudu. Okey. Yang kelima, wajibnya madmadah dan istinsyaq. Wajib madmadah, wajib kumur-kumur, dan istinsyaq iaitu hisap air ke dalam hidung, okay? Dan membuang